Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, bercakap ni adalah satu kurniaan yang besar kepada manusia. Boleh bercakap. Kalau kita tak boleh bercakap, mana kita orang yang bisu. Kita tak boleh melihat, mana kita orang buta. Kita tak boleh mendengar, makna kita orang pekak. Ketiga-tiga kumpulan ni, kalau tak boleh cakap, susah juga hidup. Tapi bolehlah buat bahasa isyarat. Tapi dia boleh dengar, dia boleh jalan, dia boleh sini sana. Saya tak boleh cakap. Nama orang bisu. Kita ada buat usaha atau orang bisu untuk buat usaha jemaah tabligh. Mula kita tak ada usaha pun. Saya lihat di Pakistan tu ada orang bisu. Satu kali saya keluar, balik tu saya fikir macam mana nak keluarkan jemaah bisu yang pertama ke Pakistan. So dengan izin Allah, satu jemaah 40 hari orang bisu keluar. Tahun bila tahu? 2000 lebih. Dari situlah usaha bisu bermula. Orang lain tak ada fikir bisu tu. Orang buta memang ada, tapi kita susah sikit nak usaha tadi. Sebab dia buta, jadi jalan dia tak boleh. Dia kena pakai tongkat kan. Jadi ada orang pula pegang. Orang bisu tak payah, dia boleh jalan. Hanya dia tak boleh cakap je. Dia boleh buat bahasa isyarat. Jadi lama kat Sri Petaling tu ada halqa bisu tu. Tapi orang pekak, dia tak ada. Dia tu boleh jalan, boleh bercakap, tapi apa orang cakap tak ada. Jadi orang kadang-kadang naik marah kat dia. Dia pekak kan? Dia senyum. Jadi tiga-tiga kumpulan ni kalau buta, pekak, bisu, susah sikit lah. Jadi bila orang tu dia pekak, bisu, buta, tiga sekali, orang tu memang susah lah. Sangat susah hidupnya. Buta tak nampak, bisu tak boleh cakap, pekak tak boleh dengar. Jadi Allah ibaratkan orang munafikin ni sebagai pekak, buta, bisu dalam Quran. Jadi orang ni dia punya kehidupan ni tak pernah susah sangat di dunia pun. Dia umpama dalam kotak, ke sana kemari, ke situ kemari, tak tahu mana nak pergi, tak tahu apa nak buat, tak tahu. Sebab pekak, bisu,
buta tak nampak. Macam itulah kata Allah. Orang munafik cuba menipu Allah, menipu Nabi, menipu orang beriman, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, iaitu mereka mengucap kalimah, tapi mereka mengucap tu bukan nak sukakan Allah, bukan nak jadi orang beriman kepada Allah. Mengucap tu nak menipu, nak sukakan selain Allah, nak sukakan Nabi, sukakan orang beriman, dan menipu mereka, dan menipu Allah lah. Jadi orang yang menipu Allah ni sebenarnya orang yang sangat bodoh, sebab Allah memang tak boleh ditipu. Jadi kalau kamu nak tipu Allah, memang bodoh lah. Memang kamu tak boleh tipu dia. Sebab itu mereka kata kepada orang bukan Islam yang juga musuh Islam, mereka tu bodoh. Orang Islam tu, orang Islam tu ialah orang bodoh. Kami tak nak ikut agama orang bodoh. Jadi dia beritahu kepada kawan-kawan dia orang bukan Islam yang musuh Islam, kami hanya berlakon aja. Kami tipu orang-orang bodoh ni, tapi sebenarnya kami orang tak beriman. Kami sahabat kamu. Jadi kepada orang kafir yang memusuhi orang Islam, dia bagi tahu, orang munafik ni bagi tahu, kamu kawan kami. Kami memperolokkan dia saja, menipu orang-orang bodoh. Kami tak nak ikut agama orang bodoh. Bila dia jumpa orang Islam, dia kata, kami orang Islam macam kamu. Sebab dia mengucap, dia juga semayang, dia juga kelihatan macam puasa. Kenapa dia berbuat demikian? Dengan orang Islam pun dia mau baik, dengan bukan Islam yang musuh Islam pun dia nak baik. Kerana dia mau dengan kedua-dua ni dia dapat dunia dan kuasa. Jadi orang munafikin ni adalah orang yang sangat gila kepada kuasa dan harta. Mereka ni mencintai harta lebih dari mencintai diri mereka sendiri. Kerana itulah mereka jadi demikian. Kenapa mereka tak mau beriman? Mereka berpura-pura beriman, menipu orang beriman, menipu Nabi, menipu Allah, hanya untuk dapat dunia. Sedangkan mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Mereka bukan menipu Allah, menipu Nabi sebenarnya. Mereka kata orang beriman tu bodoh. Yang bodoh lagi adalah mereka. Pertama nak menipu Allah. Mana orang pandai nak menipu Allah? Dan mereka mengejek orang beriman. Allah kata Allah akan ejek mereka. Macam mana Allah ejek mereka? Allah jadikan mereka pekak, bisu dan buta. Orang munafik ni, dia punya perasaan sangat susah hati. Dia sangat takut, sentiasa takut. Kalau ada bunyi sikit je, dia nak takut bunyi apa ni. Sebab dia dengan bukan Islam pun dia pura-pura, dengan orang Islam pun dia pura-pura. So macam saya cakap tadi lah, Allah buat mereka buta, pekak dan bisu. Macam orang duduk dalam satu kotak, jalan sana jalan situ, tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak buat. Bila satu orang tak tahu apa nak buat, tuan boleh faham lah macam mana susahnya dia. Tak tahu apa nak buat, sana sini situ sana, tak boleh. Jadi orang munafik ni, Allah bagi tahu dia ni sangat bodoh. Dan mereka bukan menipu orang Islam, mereka menipu diri mereka sendiri. Dan bukan saja di dunia mereka diberi kesusahan, mereka juga mendapat penghinaan dan kesusahan di akhirat.
Neraka bagi mereka tu lebih buruk daripada neraka orang Islam, orang bukan Islam yang memusuhi Islam. Mereka berada di bawah neraka, paling bawah. Jadi ada kumpulan munafik di Madinah. Ketika sahabat di Mekah tak ada munafik. Kenapa tak ada munafik? Sebab tak ada dunia waktu kat Mekah. Nabi bukan penguasa Mekah. Malahan yang masuk Islam akan diseksa, dipukul, dicemati. Jadi tak ada duit, tak ada harta, tak ada wang. Nak berpupur masuk Islam tak? Untuk apa pupur? Tapi di Madinah Nabi diberi oleh Allah kuasa jadi penguasa Madinah. Jadi bila perang dapat ganimah, Nabi bagi-bagi harta. Jadi orang munafik ni, dia jadi munafik, dia tak nak beriman, tapi dia nak harta. Dia lebih cinta pada harta ni daripada diri dia sendiri. Jadi dia mesti jadi orang beriman lah. Kalau tidak, mana dapat harta? Yang dia nak tu harta rampasan perang tu. Kalau dia nampak macam perang tu tak boleh menang punya, dia tak nak pergi. Dia berbagi berbagai-bagai alasan lah untuk tak nak pergi. Tak ada untung. Jadi orang yang tak nak keluar jalan Allah ni, mirip-mirip kepada itulah. Kan? Takut hilang harta. Macam Yazid. So kita dah membawa diri kita ke arah kemunafikan, cinta dunia. Jadi dia orang tu tak mau pergi perang kalau nampak memang kalahnya. Dia sangat takut mati. Jadi dia orang bagi alasan macam-macam kat Nabi. Allah bagi tahu alasan tu semua tak betul. Yang sebenarnya mereka takut mati, kata Allah. Tapi sama ada mereka pergi atau tidak, mati juga kalau mati datang. Jadi bila sahabat ada banyak mati di Uhud tu, orang munafik ni bila sahabat balik, kan kami dah cakap kat kamu, kamu jangan pergi macam kami, tengok tak mati. Aduh. Jadi orang munafik ni orang yang bodoh sebenarnya. Jadi dia menipu jadi orang Islam sebab dia nak dunia, harta tu je. Dan dia bila dia bersama dengan orang bukan Islam, dia kata kami bukan orang Islam, kami orang bukan Islam macam kamu. Kami hanya mencaci, omok-omokkan orang Islam. Kami tak mau beragama dengan agama orang bodoh. Jadi dekat sana pun dia baik, dekat sini baik. Dua-dua sebab dia nak harta, bukannya sebab apa. Jadi mereka ni tak ada, mereka ni sentiasa roh dia gelisah je. Mereka tak tahu apa benar. Mereka orang yang tak nak ikut yang benar. Yang tak benar pun dia tak nak ikut juga, dia nak harta je. Sebab itu mereka tu lebih buruk daripada orang bukan Islam yang memusuhi Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah SWT umpamakan orang buta, pekak dan bisu ni orang munafikin. Panjang Allah bagi tahu dalam surah Baqarah awal-awal lagi. Mereka tu kalau diberitahu jangan buat kerosakan di muka bumi, dia kata tak, kami bukan buat kerosakan, kami membaiki keadaan. Orang munafik jawab, kau faham tak ayat ni? Apa munafik cakap ni? Bila orang cakap jangan buat keburukan di bumi, dia kata kami bukan buat keburukan di bumi, kami membaiki keadaan. Itu percakapan orang munafik kepada Nabi dan orang Islam. Kau faham tak ayat ni? Kau? Tapi dah baca kan? Dia tak faham. Jadi orang munafik ni, mereka punya amal semua wasak, tak ada yang betul.
makin mereka mengomokkan orang bukan orang Islam, mencaci orang Islam, menipu Allah dan Rasul, amalan mereka mana yang baik? Jadi mereka tu sebenarnya menyebar keburukan atau corruption. Corruption apa? Menyebar keburukan lah. Corruption dalam ayat Quran. Tapi mereka kata bukan. Kami membaiki keadaan. Apa maksud dia? Maksudnya kami buat ni supaya kami jadi kaya. Itulah membaiki keadaan kami. Kami sebenarnya nak kaya. Dia orang miskin, dia nak kaya, nak baiki keadaan dia. Jadi dia buat macam ni, baik dengan orang bukan Islam, baik dengan Islam, kata beriman, kata tak beriman, untuk baik keadaan dia. Keadaan dia apa? Supaya dia jadi senang, jadi kaya. Itulah keadaan orang kafir ni, orang munafik ni. Jadi orang munafik ni, dia punya ciri-ciri besar ialah suka menipu. Jadi siapa yang suka menipu, dia meniti jalan nak jadi munafik. Suka menipu. Jadi perkara paling besar, jangan menipu. Jadi ada orang pula kata boleh menipu dengan isteri. Itu mana hadisnya? Ada hadis? Ada ayat Quran? Agak-agak? Tak ada. Tapi boleh pula dia cakap menipu untuk isteri boleh. Aduh, kita sebenarnya tak boleh menipu. Menipu ni perbuatan yang sangat Allah tak suka. Jadi munafik ni dia suka menipu, dan dia menipu tu semua untuk dunia, untuk membaiki keadaan dia. Dia ingat keadaan dia tu akan jadi baik bila dia dapat dunia. Macam orang sekarang fikir, aku nak membaiki keadaan aku. Apa makna dia? Dia nak jadi kaya. Dia jadi kaya, dia dapat kereta besar. Jadi dia nak dunia lah. Jadi bila kita dah nak sangat dunia ni, macam dalam keadaan Nabi tu dulu, sebahagian orang Arab tu, terutama Arab Badui, dia memilih bukan jadi orang beriman, menjadi orang munafik. Mereka mengatakan beriman, mereka mengucap kalimah, mereka semayang juga, mereka pergi puasa juga. Yang tak nak dia orang buat, keluar jalan Allah, itu tak nak. Buat kerja dakwah tak nak. Itu dia orang tak nak. Ini dia orang kata korban harta di akhir sana. Itu. Dia semayang mau. Dikatakan bahawa munafik ni tak semayang subuh ya, isyak gelap, maghrib, supaya orang semua tak nampak masa tu, gelap. Tapi ada juga munafik tu bangun tahajud. Ada juga munafik tu yang berpuasa, tapi dia tak tahu dia munafik. Orang munafik ni tak pernah nampak diri dia salah, tak pernah. Dia tak nampak diri dia bodoh, dia tak nampak diri dia salah, dia tak nampak diri dia tu menipu. Dia kata semua ni dia buat untuk baiki keadaan dia. Jadi orang yang nak membaiki keadaan dia, menipu, suka menipu. Jadi orang yang suka menipu ni saya dapati di kalangan hari ini lah. Biasanya orang politik. Orang politik ni kebanyakannya, hampir semua, sikit je yang bukan menipu. Lain semua menipu. Dia orang menipu untuk membaik keadaannya. Jadi bila kita menipu, kita membuat amal buruk, kita menyebarkan keburukan maknanya. Spread corruption. Itu makna spread corruption. Bila orang munafik ni, orang suka tipu ni, dia buat amal buruk lah. Maknanya dia menyebarkan. Tapi dia kata tak, kami ni untuk membaiki keadaan kami. Keadaan apa? Dunia kami. Keadaan dunia kami. Jadi untuk dapat membaiki keadaan dunia, mau dapat harta lah. Untuk dapat kuasa, nak dapat kuasa harta, mau tipu orang. Itulah. Jadi jangan menipu.
Tapi lebih penting lagi, jangan nak dunia, jangan nak kuasa. Kalau tidak kamu akan menipu, kan? Dengan orang ni cakap lain, orang politik kan, dengan orang sana cakap lain. Jadi bila kita suka menipu, yang patut bila diberi amanah tak menunaikan dia. Bila beri janji tak memenuhi. Sebab kerja dia menipu. Orang politik janji sana, janji situ, janji sini, tiap-tiap 5 tahun janji, tapi tak dipenuhi. Bila dia bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia tak tunaikan. Bila dia diberi amanah, dia tak laksanakan. Tugas dia sebagai menteri itu dia tak buat. Yang dia buat rasuah. Macam mana nak ambil duit banyak, letak duit di pesisiran, apa nama, offshore. Seluruh hidup dia untuk harta, kuasa. Jadi banyak orang munafik di kalangan orang politik. Bila dia atas semua ni memusuhi Islam. Kalau dia tak memusuhi Islam, dia tak jadi munafik lagi. Bila dia dah memusuhi Islam, maka dia melawan Nabi atau melawan naib Nabi, dia dah jadi munafik lah. Jadi orang yang memusuhi Islam di waktu yang sama, mereka ni memusuhi naib Nabi. Macam sekarang Nabi tak ada, naib Nabi ada, dia memusuhi dia. Dia menipu, dia tak tunai janji, dia tak amanah, dan dia memusuhi naib Nabi. Kalau sekarang, kalau dulu Nabi, dia jadi munafik. Bila kamu memusuhi Nabi atau naib Nabi sekarang, macam saya ni naib Nabi, jadi munafik lah. Kalau tak memusuhi saya, tak jadi buat mungkar lah. Jadi lama kita jadi, sebelum kita jadi munafik, kita jadi bukan Islam. Bila kita banyak sangat menipu, Allah tak percaya kalimah kita. Bila Allah tak percaya, Allah tak terima kalimah kita. Jadi bukan Islam lah. Bila kita musuh naib Nabi, kita jadi munafik. Jadi bukan zaman Nabi aja munafik. Sekarang banyak munafik. Banyak munafik. Jadi munafik ni dia tak merasai diri dia bukan orang bukan Islam, tak. Dia tak merasai diri dia munafik. Dia merasai diri dia Islam sebab dia masih mengucap, tapi Allah tak terima kalimat dia. Dia masih semayang, Allah tak terima semayang. Dia masih puasa, keluar ajar Allah tak ada. Buat kerja dakwah tak ada. Lari. Yang cabut dari saya tu semuanya munafik, yang membenci saya. Sebab itu mereka tu termasuk dalam munafikin. Mereka tu buta, pekak dan bisu. Hidup mereka susah. Cuba tanya mereka yang lari dari saya tu, senang tak hidup? Senang beritahu kata, saya boleh ikut awak lari dari Dr. Naswar. Cubalah tanya, macam ni hidup awak sekarang. Allah akan buat hidup dia susah. Sana tak boleh, sini tak boleh. Dia yang dulu lari dari saya nak buat jemaah tabligh, dia orang tak buat. Jemaah tabligh tak buat, sana tak buat, itu tak buat. Mereka nak dunia aja. Mereka tu menipu. Kalau diberi janji tak penai, kalau diberi amanah tak buat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi munafikin ini dalam dunia hidup sengsara, dan di akhirat lagi sengsara. Jadi ini semua akibat mereka suka menipu. Bila suka menipu, kalimah tak diterima. Dan orang yang suka menipu ni hanya satu sebab je, sebab nak dunia. Ini semua ciri-ciri dia. Dan bila memusuhi naib Nabi sebab nak dunia juga, dan memusuhi Nabi. Jadi munafik ni dia memusuhi Nabi, memusuhi naib Nabi, memusuhi Allah,
memusuhi orang beriman. Jadi mereka ni sangat dimurkai oleh Allah. Allah SWT buat satu surah Al-Munafikin. Ada kan? Tuan-tuan bapa sekalian, Allah bagi kita kelebihan bercakap. Tapi kalau untuk menipu, kita jadi mula bukan Islam. Lepas tu kalau kita memusuhi Nabi, jadi munafik. Kalau tak memusuhi Nabi, tak jadi munafik. Orang bukan Islamnya lah. Tuan kena faham tu. Banyak hari ni orang mengucap, dia puasa, dia semayang, tapi suka menipu. Dia menipu ni sebab apa? Nak dunia. Dia dah jadi orang bukan Islam sebenarnya. Dan apabila dia ada dalam hati dia nak menghancurkan Islam dengan memusuhi Nabi, maka dia jadi munafikin. Jadi mulut ni kalau diguna untuk menipu, dan menipu sebab nak dunia, inilah bisanya, buruknya mulut. Buruknya mulut ini apabila dia dibuat untuk menipu. Baiknya mulut ni bila dibuat untuk mengajak manusia kepada kebenaran, bercakap yang benar. Jadi bermula manusia tu rosak kerana cakap salah, menipu. Jadi orang India banyak suka menipu. Orang India. Kenapa dia suka menipu? Sebab dia minat sangat dunia. Siapa yang suka dunia memang terjerumus kepada amalan suka menipu. Jadi suka dunia ni adalah evil yang sangat buruk, keburukan yang sangat besar. Jadi seburuk-buruk benda yang kita dapat, cinta dunia. Bila kita cinta dunia ni, kita mudah jadi orang menipu. Kenapa? Mula kita guna mulut cakap dunia je. Dahlah kerja dunia, cari dunia. Sana cari, situ cari, kemudian cakap pula banyak. Dunia je. Dari pagi sampai petang sampai malam. Macam Yazid dulu. Menyemaraklah cinta dunia. Lepas tu jadi penipu. Sebab nak dunia. Kalau jual barang, ini bagus, sebenarnya tak bagus. Ambil insurans ni, sebenarnya tipu. Macam tu lah. Ya tak? Repair aircon, ini rosak, kena betulkan. Sebenarnya tak rosak. Itu menipu semua. Nak dunia lah tu. Nak baiki keadaan. Jalan titian kepada jadi munafikin. Bila Nabi atau Nabi datang, dia suruh keluar jalan Allah, korban harta diri, kita tak boleh, kita mesti musuhkan Nabi. Dah jadi munafikin lah. Dah jadi munafikin. Jadi orang bukan Islam ni, dia tak boleh masuk syurga. Jadi orang yang kalimahnya tak diterima walau mengucap 1000 kali. Kenapa dia kalimah tadi dia menipu, dan dia menipu kalimah la ilaha illallah yang disebut tu, tiada yang bagi makan kepada aku melainkan Allah, kan? Dia kerja macam dia bagi makan, kerja bagi makan. Itu sebab Allah tak terima kalimah dia. Bawa teksi tu pagi sampai malam, macam pendi ni, menipu lah. Allah kata tiada yang beri makan melainkan, kau kata tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang bagi makan melainkan Allah. Suruh tidur rumah istirahat, kalau aku mati, kau tak ada kerja, tak makan, mati. Itu sebab orang yang selalu sibuk kerja dunia ni, Allah meragui kalimah dia. Bukan Allah meragui, maknanya Allah tahu kalau kalimah tak betul. Sebab itu siapa banyak sangat kerja dunia ni, akhirnya Allah SWT tak terima kalimah dia. Tipu.
Kata tiada Tuhan melainkan Allah, makna tiada yang bagi makan melainkan Allah, tapi kerja bagi makan. Macam Yazid dulu. Jadi jangan kita kerja banyak sangat, melainkan dengan perintah Allah. Ada perintah baru kita kerja. Ya, untuk penuhkan keperluan kita lah. Setakat perlu lah. Lebih dari perlu, kita tak kerja lagi. Kita kena buat kerja yang mana sebenarnya kerja kita sebenar, iaitu untuk dapat Allah, bukan dapat duit. Ini kerja pagi sampai asar, lepas tu kerja satu lagi mati level. Ini memang nak dunia lah, tak usah tipu lah. Semua masa pagi, petang, malam dengan bini-bini diangkut buat mati level, dengan anak, nenek. Aduh, cerita tak habis-habis dunia. Kita meniti titian nak jadi orang bukan Islam. Lepas tu kalau memusuhi Islam, jadi munafikin. Dia jalan-jalan dia. Ini semua saya hurai dalam tafsir Quran saya. Tapi tak adalah macam ini. Sebab itu di selamping baca Quran saya, dengar ceramah ni, dia memudahkan kamu nak faham Quran tu, tafsir saya tu. Jadi kita mau guna mulut bukan untuk cakap dunia. Bila bekerja tu jangan sangat cakap banyak-banyak, kerja aja. Ini tak habis-habis bercakap dunia aja. Keluar mulut je dunia, keluar je cakap dunia. Allah tak suka. Jadi Allah guna mulut ni untuk kita jadi baik, bukan untuk makan je. Kita ingat mulut ni untuk makan je. Buka mulut makan, buka mulut makan. Bukan nak cakap kebesaran Allah, kan? Duduk aja buka mulut cakap dunia. Jadi mulut ni juga asbab kebaikan. Kalau kita bercakap mengajak manusia kepada Allah. Sebab itu Allah bagi tahu waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Percakapan siapa lebih baik? Tak ada percakapan lagi baik daripada itu, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Maknanya mengajak manusia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita tak mau dakwah bukan Islam, maknanya kita memang tak mau buat kerja. Nak gunakan mulut ni untuk kebaikan tak mau. Tak nak buat kerja, mengajak bukan Islam mengucap kalimah. Dan kepada orang Islam yang dah mengucap kalimah, diingatkan dia bahawa kamu ni orang mengucap kalimah. Apa makna kalimah tu? Diingatkan kat dia. Orang bukan Islam diberitahu kenapa kita kena mengucap. Untuk apa kita kena mengucap? Apa makna mengucap? Yang dah mengucap, ingatkan dia dan ajak dia kepada kerja yang mana, melalui mana kalimah yang dia ucap masuk dalam hati dia ke tahap yang paling kurang Allah mahu, iaitu buat kerja dakwah, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cakap. Itulah mulut mau digunakan. Paling banyak, sikit je guna untuk makan. Dan cakap dunia sangat-sangat kurang. Buka mulut je mengajak manusia kepada Allah. Buka mulut je mengajak manusia kepada Allah. Bukan makan. Makan kena orang pula masukkan. Tak makan-makan. Buka mulut je mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita buat ini kerja, menjadi kerja kita dari pagi sampai malam, kan, barulah kalimah yang kita sebut pagi sampai malam, ajak manusia tu, ingatkan manusia tu, masuk dalam hati. Barulah hati jadi betul. Barulah amal kita jadi betul. Barulah kita jadi orang beriman saleh. Baru kita jadi kekasih Allah. Baru kita dapat kebaikan di dunia. Bukan. Tapi kalau kita suka menipu, guna mulut untuk menipu kerana nak dunia, last kalimah pun tak diterima. Yang kita ucap tu tak diterima. Allah tak suka. Allah tak terima kalimah orang suka menipu. Berapa umur awak? Patut 50, 25. Dia orang kata engkau ni tua dah 25. Isteri ada 2, kata 3, ada 1. Itu antara kira perkara menipu lah. Jadi amalan menipu ni lawan kepada amalan benar.
dunia ni, percakapan dunia ni percakapan menipu. Melawan menipu ni percakapan yang benar. Percakapan benar ni percakapan kalimah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini percakapan benar. Tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Ini benar. Semua datang dari Allah. Baik buruk dari Allah. Itu perkataan benar. Ya. Baca Quran tu semua benar. Baca Quran benar je. Mikir. Lain tak ada. Mengajar Quran. Jadi orang yang membaca dan mengajar Quran ni orang paling baik di antara kamu. Semayang bercakap yang benar je. Semua semayang, dia punya skrip semua benar. Buat kerja dakwah ikut skrip yang saya buat tu. Semua benar. Apa lagi? Jadi yang benar je cakap, mulut keluar, makan sikit je. Semayang banyak, dakwah banyak, barulah hati jadi benar. Tiap kali cakap, ke hati pun benarkan. Jadi bila hati benar, maknanya kalimah la ilaha illallah yang benar ni ada dalam hati. Itu namanya kalimah benar. Bukan masuk je sikit, masuk paling kurang tahap Allah mahu. Makin tinggi kalimah tu masuk dalam hati kita atau kepercayaan kita, makin baiklah amalan kita. Makin dekatlah kita dengan Allah. Makin kita mencapai maksud kita dicipta, iaitu menjadi kekasih Allah. Dia punya metodologi SOP, Standard Operating Procedure. Nak jadi orang baik inilah dia. Nak jadi orang buruk ada juga. Dua lawan. Dan semuanya kat mulut. Ini mulut guna untuk makan saja. Lepas tu bila makan dan cium bini. Dan bila ini untuk makan, hari-hari fikir menu. Apa nak masak. Pasar itu je lah. Pilihlah kamu macam nak guna mulut ni. Nak jadi munafik, orang bukan Islam, guna cakap keburukan dunia. Nak jadi beriman, beramal soleh, kekasih Allah, guna dia untuk perkataan paling baik, mengajak manusia kepada Allah. Kerja kamu. Itu bukan susah sangat sebenarnya nak faham ni. Mana satu kamu pilihlah. Bukan Allah paksa siapa pun nak jadi baik. Kalau kau pilih tak nak jadi baik, kau masuklah neraka. Dan dalam dunia susah hati. Dan dalam dunia takkan jadi baiknya. Kalau ada duit pun takkan bahagianya. Semua tu kamu yang pilih, bukannya Allah bagi kamu. Kamu diberi itu sebab kamu pilih jalan salah. Dan Allah juga bagi kamu yang baik bila kamu pilih jalan cakap. Jadi percakapan ni adalah sebenarnya benda besar. Perkara yang membuatkan manusia ni lain daripada makhluk Allah yang lain selain berjin. Dia boleh bercakap. Jadi ketua segala kebaikan bercakap yang baik. Sebab itu ayat ni saya baca tiap-tiap sebelum saya ceramah. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dia bukan benda kecil, benda besar sangat. Kalau ini tak boleh jaga, Nabi bagi hadis, kalau kamu boleh jaga 2 lubang syurga, mulut dan bawah lubang. Satu lubang perempuan, satu lubang kencing kita tu. Itu jaga. Tapi itu boleh jaga bila mulut lah jaga. Tapi Nabi tak huraikan hadis tu. Hadis tu pun tak ditafsir. Baca hadisnya tak faham. Baca Quran pun tak faham kalau tak ditafsir. Untuk faham Quran ni, baca tafsir saya dan dengar ceramah saya. Sebab dalam ceramah ni tak sama dengan tulis. Tulis panjang nak bagi. Kadang orang pun dah tak faham. Sebab panjang sangat ayat-ayat dia. Bukan panjang. Bila dia baca tu lain, bila dengar tu lain. Dan buat kerja dakwah lah, bukan dengar je. Dengar ceramah saya tiap-tiap pagi. Lepas tu gas tiap-tiap pagi. Cakap yang benar. Semayang cakap yang benar. Lepas tu baca Quran hari-hari. Cakap benar, baca yang benar. Dah tak ada kerja lain lah. Cakap yang benar je.
barulah kepercayaan. Jadi ini cakap yang benar 45 minit aja. Semayang tak ingat, Quran tak baca. Jadi apa yang cakap, mestilah cakap dunia. Jadi kamu pilih gaya hidup kamu, nak masuk neraka atau syurga. Kamu yang buat dengan izin Allah. Allah memang masukkan kamu. Allah pun tak ada faedah pun kamu masuk syurga, rugi apa pun tak ada kalau kamu masuk neraka. Kamulah yang rugi, tak mau ikut Allah, tak mau ikut wakil Allah. Kamu ingat, kamu tipu Allah, kamu untung macam munafik. Tak ada. Kamu sebenarnya berbuat buruk pada diri kamu sendiri apabila kamu suka menipu. Okey.